Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera. Selamat petang semua. Ya, kita bersua sekali lagi petang Jumaat. Hari ini dah pun 5 Syaban 1442 Hijrah bersamaan 19 Mac 2021 ya. Ni dah masuk Jumaat yang ketiga tau kita berjumpa di IB channel menerusi ABSD. AB tanya, SD jawab kan. Jadi sebenarnya dah ada beberapa teman-teman kita yang dah pun masuk. Jemput masuk ya. Silakan masuk. Jangan segan, jangan silu. Ya, memang kita mengalu-alukan kehadiran anda. Ajak kawan-kawan follow, like dan share. Hari Jumaat ini memang elok sangat-sangat kita bersedekah. Jadi sedekahlah kasih sayang kepada akak. Memang dia alu-alukan ya. Okey, dan itulah kalau anda dapat sebar luaskan kepada rakan-rakan. Saya nampak ada juga di kalangan antara yang ada ni awal-awal lagi yang paling masuk kan nombor 1, number 1 Marwiyah. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita nak menyapa siapa ada ni, Farida Osman, Asia Tun, lepas tu Cik Ta kita, Ida Shah, Robiatun, sis Robi pun ada. Dan tadi saya ada nampak kawan lama saya, Nasa, ya, dan Aris pun ada kat sini. Dan itulah, kalau boleh ajak kawan-kawan semua masuk, datang ke IB channel sebab hari ni kita ada topik yang menarik. Kalau tengok tu macam, borat lah topik ni. Tapi nak tak nak kita kena terima hakikat, kita kena juga berbincang berkaitan dengan topik ini ya. Jadi kalau anda ada apa-apa pandangan ke, ada pengalaman, ada yang anda tegur tiba-tiba orang tu dengan lasernya kata, hello, excuse me, you siapa nak tegur I? Macam tu kan. Mungkin anda boleh share dengan kami menerusi hotline kami 014 30 10 10 2. Ya, anda boleh kongsikan ataupun beri pandangan anda di sana ya. Dan kalau dulu kita cakap pasal jaga tepi kain, kita tak melihat daripada sudut social media. Sebab sosmed masa tu memang tak ada. Kalaupun ada pun jiran tetangga, kawan sekerja ataupun kawasan perumahan tu, saudara mara, adik-beradik ke kan. Kita akan cakap dalam konteks jaga tepi kain. Ya. Jadi kali ini skopnya lagi besar lah. Sebab sekarang ni social media. Apa jua yang anda paparkan, pampangkan, ya, pamerkan, dia akan menjadi satu dunia global. Semua orang boleh tengok dan sesuatu yang agak mendukacitakan lah sebab kita tahu memanglah kalau boleh kita tak nak ambil tahu pun hal orang kan. Akak kepo ke? Tak kan. Tetapi kalau perkara tu kita tahu memang sah, nyata, jelas, memang salah di sisi agama, ya, melibatkan maksiat, rempit lah, dadah dan sebagainya, adakah ya kita nak tutup mata dan kata ish tak salah, itu hal orang lain, tak usah lah ambil tahu kan, mak pak dia ada apa semua. Tetapi sebenar-benarnya kita memainkan peranan untuk mencegah kemaksiatan ya, dan kita mempromosikan ataupun menggalakkan kebaikan dan ya seperti mana anda sedia maklumkan, amar makruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey, kita alu-alukan lagi ramai masuk ke rumah kita, lagi kita suka ya. Dan Hajar Rosna pun ada kalau tak silap, dan kita nak jugalah maklum balas daripada anda kalau anda boleh berikan pendapat anda, pandangan anda berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu jaga tepi kain sandri kubur masing-masing. Ya. Jadi dan topik ini pastinya saya tak layak lah untuk mengupasnya dengan lebih lanjut. Kita akan bersama dengan sahabat kita, seorang yang sangat-sangat busy. Kita kalau nak tangkap dia pun tak tahu nak tangkap kat mana sebab dia busy sangat-sangat kan. Tak lain tak bukan sahabat kami, iaitu SD Syamsul Debat. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD, anda merupakan lelaki yang paling sibuk di dunia ini. Pagi ada subuh, lepas tu kuliah duha, lepas tu petang ada ceramah lagi, lepas tu pergi ke masjid pula, lepas tu ada Zoom, lepas tu ada FB Live macam kami juga. Nasib baiklah ada peruntukan masa untuk IB channel ni ya. Dan in fact sebenarnya
Hari ni sepatutnya semalam saya ada rakaman dengan TV Al-Hijrah. Aha. TV Al-Hijrah untuk e-counter netizen musim yang keempat dah sebab sambutan yang baik. Dan sepatutnya semalam dengan 3 panel, hari ini dengan 3 panel bermula pada pukul 3 sampai pukul 6 petang ni. Saya kata tak boleh sebab pukul 4 sampai pukul 5 saya dengan Kak Abby untuk Abby tanya SD jawab. So kita batalkan tu, buatkan pada minggu depan. So sekarang PA saya tengah pening kepala tu, tengah cari tarikh pula untuk next date untuk dia orang. Tapi sebab saya sayang sebab kita dah launch roket, kita dah terbang ni. Kan takkan kita nak patah balik turun kan. Kita tangguh kan. Oh tak boleh. Kita kena istiqamah dah ni. InsyaAllah. Akak terharu SD. Terharu sangat. Okey, SD ni selain daripada sibuk dengan ceramah, dengan kuliah dan juga sesi motivasi apa semua, dia pun sibuk juga jual susu kambing dia. Habis tu tak reti-reti nak bagi kat kami sini. Sebab tengok SD tetap bertenaga. Macam mana tu SD? Yalah, susu kambing lah ni nampak. Ni sambil-sambil susu kambing ni, nampak? Oh, tu susu kambing ke tu? Yes. Kita tengok air kosong je. Tak apa, air kosong pun bagus, Kak Abby tak boleh. Nanti Kak Abby kalau lebih bertenaga bahaya umur macam tu. Ini tak sedap ni. Buat umur je akak terus. Okey, Bella. Okey. Kak Abby muda tak boleh lebih semangat sangat. Bahaya. Tak apalah, biarlah aku membawa diri. Okey, SD. Kita nak alu-alukan lagi ramai masuk ke platform kami ni, lagilah suka. Jadi kepada SD hari ni hari Jumaat kan. Jadi memanglah digalakkan banyak-banyak bersedekah. Jadi kepada SD, sedekah-sedekahlah kepada kami. Ajak-ajaklah follower SD yang beratus ribu tu. Jom kita sama melabur dalam program ini. Like. Yalah, follow, like dan juga share. Lagi ramai, the more the merrier. Betul tak, SD? Ya, tepat sekali. Dia macam ni, SD. Dia kalau bapak, ibarat macam SD ni bapak lah. Bapak kalau cakap, anak-anak semua ikut. Kan? Ya ke? Betul lah. Okey, SD. Kita punya topik hari ni, SD. Kalau kita tengok sepintas lalu, boleh tahan berat lah juga jaga tepi kain sendiri, kubur masing-masing. Kalau tengok secara literal, betul lah. Memanglah kita kena jaga tepi kain kita sendiri tak? Kubur memang masing-masing. Tetapi kita tahu konotasi ayat ini selalunya diungkapkan oleh orang yang tak suka ditegur. Kan? Dan memang terang-terang dia melakukan kesalahan. Apa yang dia buat tu memang tak elok. Masuk dalam kategori maksiat ke apa ke. Tapi kita nak tegur, kita takut dia tak boleh terima. Dan mungkin juga dia akan cakap, hello, you tu baik sangat ke? You siapa? You confirm ke you masuk syurga? Okay, kubur masing-masing. Okay, kalau situasi ini melanda, apa kita nak buat? Apakah kita akan, okay fine, kalau itulah yang tu, kita tutup mata je lah. Memang betul pun kubur masing-masing. Reaksi SD? Saya sangat terkejut sebenarnya itulah reaksi. Itu reaksi lah kan dengan kata-kata tu. Kalau ikutkan kita boleh ambil secara literal. Sebelum saya jawab secara yang biasa sangat profesor-profesor, pakar-pakar motivasi yang kat luar sana, doktor psikologi lah, dia menjawab daripada aspek ni. Tapi saya ambil literal. Jaga tepi kain orang lain ni. Masalah dia kan. Kita jaga tepi kain kita, kenapa nak jaga tepi kain orang? Tetapi kita tengah naik kereta, kita nampak kereta orang lain tu dan kainnya terjulur keluar. Tepi kainnya terkeluar dekat pintu tu. Jadi kalau ikutkan, kalau kita ni mementingkan diri kita sendiri, tak fikir orang lain, maka kita cakap, tak apalah, tak adalah habis-habis kuat pun kotor je. Kita akan fikirnya tu. Tapi pada orang yang memikirkan keselamatan orang, ini buatnya kain tu tersangkut dekat lori mana ke, tersangkut dia terselak, tarik pula, bayang orang dalam kereta tu tersandung dan boleh menyebabkan pemanduan kereta pun terganggu, atau mungkin juga dia boleh mendatangkan kecederaan. So perkara-perkara macam ni sebenarnya yang nak kita bincangkan hari ni. Jaga tepi kain sendiri, kubur masing-masing. Betul kalau dia tak efek kubur orang lain. Dengar Jaga tepi kain sendiri,
kubur masing-masing tak apa kalau tak efek kubur kita. Contoh, Betul. kita nampak jiran kita. Kita nampak jiran kita ni, dia tak pergi surau, tak pergi masjid. Tapi dekat rumah dia berdangdut, berjoget. Lepas tu dengan pakai seksi-seksi, orang tengok dia. Kemudian kita menyampah, kita pun pergi jalan. Akhirat besok, jangan kau babit kau orang sebelah. Tapi hakikatnya akhirat besok, masing-masing nak lepaskan diri sendiri. Bila Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau tak ikut macam jiran sebelah rumah kau tu, elok pergi masjid tu? Dia tak ajak aku pun. Engkau pakai seksi-seksi semua. Dia tak pernah pun tegur aku. Jadi nak babitkan orang lain. Sebab itulah kita tengok konsep kejiranan ni penting. Konsep kejiranan, konsep ukhuwah Islamiahnya penting. Kadang-kadang kalau inilah amalan peribahasa yang kita pakai, malu kita pada sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina. Sebab sahabat-sahabat kita berbangsa Cina, dia sebut apa? Mereka yang menegur saya. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Tapi kita terbalik. Orang tegur kita, kita marah. Tapi orang puji, kita seronok. Tak ada pula kita marah. Kenapa kau jangan nak puji-puji aku lah? Tak pernah pula kita cakap macam tu. Malah, yalah biasalah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ingatkan tak perasan kan? Makna seronok dengan pujian. Tetapi teguran kita tak boleh terima. Inilah sebenarnya. Berkatalah benar walaupun ia pahit. Itu sebabnya kalau kita dapat kebenaran tu yang walaupun pahit, sepahit-pahitnya, kita kena terima. Asal mana ianya membawa kebaikan. Contoh, dalam zaman cyber ni, kalau kita buat tak tahu, dengan tahap anak-anak terdedah dengan pornografi, anak-anak terdedah dengan dadah, anak-anak terdedah dengan benda-benda maksiat, anak-anak terdedah dengan kes penderaan, terdedah dengan kes menderhaka pada kedua ibu bapa. Kalau orang dulu-dulu, dia boleh nampak anak jiran tu kurang hajar dengan bapak dia, silap-silap jiran tu datang tampar budak tu. Tegur. Kenapa kau kurang hajar dengan bapak kau? Nampak tak? Tapi orang sekarang tak. Tetapi kita cakap, kau jangan sibuk lah pasal anak aku, konon kita nak defend anak kita. Tetapi akhirnya setelah beberapa tahun kita biarkan dan anak kita sampai tahap pukul mak bapak dia sendiri. Menderhaka, kurang ajar, tidak beradab pada mak bapak sendiri. Masa tu kita fikir, kalaulah dulu lagi aku dengar cakap jiran aku tu. Kalaulah dulu lagi aku dengar nasihat sahabat aku. Ayat kalau ni yang paling Allah Ta'ala tak suka. Jadi sebelum kita berkalau, alangkah baiknya kita ambil tindakan pada keadaan semasa, mudah-mudahan menentukan apa yang bakal dicorakkan yang lebih indah dan menarik di masa yang akan datang. Allah alam. Okey, SD, kita lalukan reaksi ataupun pengalaman ataupun pandangan anda. Ya, InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan kita akan bacakan. Ataupun ada soalan untuk SD, dipersilakan hantar ke hotline kami 014 30 10 10 2. Okey, tadi bila SD sebutkan, kubur masing-masing. Tapi kita tahu bahawa bila kita mati, orang tu yang akan settlekan jenazah kita, betul tak SD? Dan kemudian dikebumikan. Dan seperti mana ada salah seorang viewer kita tadi cakap, itulah dia. Masalahnya bila kita dah masuk dalam kubur, liang lahat tu, kita pun berjiran. Itu tak syoknya kalau hang jiran aku tak best lah kan. Jadi perkara itu juga sesuatu yang perlu kita beri kesedaran kepada kepada mereka yang sentiasa menemplak kata, alah kau tak payahlah, kau tak payah cakap lah, aku tak kisah. Saya ada satu ni, ada seorang ni, seorang cikgu ni, dia bercerita dengan saya, di kampung dia ada seorang ni dah tegur sebab dia terang-terang di kampung minum arak. Terang-terang main neko dan orang tegur dia dah. Dia cakap, hang nak susti pasal apa? Kan? Aku buat aku sendirilah. Dia kata macam tu kan. Lepas tu orang kampung cakap kat dia lah, memang betul lah aku buat hang. Tapi kalau hang mati nanti, kami juga nak kena settlekan jenazah hang. Dia kata apa tau, hang tak apa, hang campak je kat mana-mana. Dan kemudiannya, sampai begitu sekali, dia memang tak takut, dia memang tak kisah langsung. Sampailah umur dia dah 70 lebih SD, dia diujilah dengan penyakit. Jadi itulah antara Alhamdulillah, kalau masa berkata tu umur panjang, adalah masa lagi untuk kita bertaubat SD.
Tapi kalau dibuatnya masa cakap, aku buat masa-masa terus itu sesuatu yang memang mendukacitakan lah. Okey Tak, SD. pada saya tak, Hmm. kalau saya boleh respon sikit, kata-kata Hmm. cakap, tak Hmm. apalah, mayat aku besok kau campak ialah mana-mana. Ini Hmm. adalah cakap seorang yang sangat sombong. Cakap Ya. sangat sombong dan angkuh kan. Hmm. Dengan tahap kita sudah tidak terdaya apa-apa, kita tergamak dan bayangkan, dan kita tahu Hmm. tidak akan ada orang lain yang tergamak buat jenazah kita jadi macam tu. Ya. Kita tahu. Jadi tak usahlah kita sombong. Sebab sombong ni, bayangkan, tidak akan masuk syurga pada orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Bayangkan, jadi sekarang ni dahlah kita ni tak nak mendengar nasihat orang. Kita sombong pula. Kita sombong dengan siapa? Kita sombong dengan Allah tanpa kita sedar. Jadi tolong hati-hati dengan apa yang kita katakan. Saya bimbang, takut-takut berlaku apa-apa tragedi. Tiba-tiba kemalangan, kita tercampak, terhumban daripada kenderaan kita. Kita boleh masuk ke dalam longkang, maka tertunailah apa yang kita sebut. Campak je dalam longkang mana-mana. Itu yang kita tak nak. Itu ingat tu hati-hati. Wallahualam. Itulah kata kunci dia sombong Azri. Kan? Kalau kita buat salah, benda tu tak elok, orang tegur, paling tidak pun okey, terima kasih. Walaupun hati ni mungkin lah kan, tapi tak perlulah nak kita balas-balas cakap kan. Okey, ini kita nak bacakan reaksi daripada Cik Taucuk kita. Kata ini pernah kena kat bed. Sedar diri kita ni tak ada pelajaran, tak berpelajaran tinggi. Bila kita tegur, dia tak boleh terima sebab dia ada kuasa dan pangkat. Sabar je lah. Kalau Allah nak izinkan semuanya akan terjadi. Jadi itulah situasinya. Mungkin sebab dia merasakan dia lebih berkuasa, dia lebih berstatus tinggi. Jadi siapalah orang-orang macam akak ni kan, kerdil, nak menegur. Jadi saya nak tanya soalan seterusnya ni, SD. Jadi siapa yang layak menegur? Adakah hanya, kalau let's say lah saya ni ustazah kan, saya bolehlah tegur kan. Tapi sebab saya Bifana, hello kan. Ataupun hanya orang-orang tertentu saja layak menegur. Alim ulama ke, para asatiza ke, untuk menegur si pelaku. Apa pandangan SD? Tidak, sebenarnya kalau kita tengok macam mana Allahyarham Tuan Guru Harudin kita sebut, dia pesan apa? Jangan tunggu jadi alim baru nak berdakwah, tapi berdakwahlah sampai jadi alim. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah, tapi bersedekahlah sampailah jadi kaya. Jadi ayat yang pertama tadi tu, dia ada panjang lagi kan, tapi saya ingat yang tu, saya petik yang tu je. Sejajar dengan apa yang Nabi pesan. Apa Nabi pesan? Nabi pesan, dengarlah apa yang disampaikan. Bukan siapa yang menyampaikan. Maknanya, tak kira siapa. Walaupun dia datang daripada seorang budak kecil. Walaupun dia datang daripada seorang anak saudara yang masih mentah penurut pandangan kita. Tapi ada kalanya itulah idea yang paling bernas sekali. Dan apabila mereka menegur, percayalah cakap saya. Kalau kita tidak ditegur, kalau kita rasa semua okey je, 44 hari berterusan tanpa sebarang apa teguran dan sebarang masalah, percayalah kita bimbang, kita jauh daripada rahmat Allah. Biarlah ada orang menegur kita, tuan-tuan. Ada orang cakap, kau hati-hati sebab pula dekat rumah kau tu, dekat belakang tu aku tengok ada binatang apa tak? Oh ya ke? Ada orang beritahu. Tapi kalau kita tak ada beritahu, kan? Lepas tu tiba kita kena sondol dengan babi hutan dekat belakang rumah kita. Lepas tu jiran kita, saya lama dah nampak dulu pergi nak cakap, ingatkan tahu lagi sakit hati. Lagi sakit hati, kenapa kau tak cakap dengan aku? Betul. Kena cakap. Oh betul. Kan? Itulah sebenarnya dalam hal ini sebenarnya. Mungkin kita kena tengok balik. Jaga tepi kain sendiri, yes. Jaga tepi kain orang, boleh tak? Boleh. Dengan satu syarat. Yang ni? Kita kena pandai melihat di manakah batas sempadan yang mana boleh kita menegur. Tidaklah sampai kita sampaikan satu tahap busybody. Tak sebenarnya. Contohnya kita. Disebabkan kita cakap, satu hari kita tegur. Kau jaga hal kau. Kau jangan sibuk pasal anak aku. Boleh tak? Kemudian satu hari, kita dah tidur. Esok pagi bangun. Lepas tu kita dapat rupanya tengok phone kita pula. Ada silent miss call. Ada banyak miss call. Siapa pula telefon tak kenal nombor. Kan?
Lepas tu tiba-tiba ni kes ni pernah berlaku ni. Dan Oh, kemudian real akhirnya dia dapat Mm-mm. tahu yang anaknya dekat sekolah tak berjemput sampai esok. Dia terlupa, dia rasa macam anak dia ada kat rumah. Mm-mm. Yang mak dia ni ingat dia selalunya ayah ni jemput. Jadi dia dah terlupa. Jadi dia balik kerja tu, hari tu dia balik relax, lepas tu rasa hati tak sedap. Last tu barulah jiran dia pula beritahu. Masa jiran ambil anak dia, dia nak balik ambil anak tu, bawa anak tu balik sekali. Budak tu tak nak sebab mak dia dah pesan jangan naik dengan jiran ni. Sebab jiran tu pernah tegur dia. Tak apa, saya balik dengan mak saya. Lepas tu dia balik, dia nak singgah, terasa nak singgah, tengok kereta dia dekat rumah, rasa singgah nak bagi tahu, tapi dia ingat dia pernah warning, kau jangan sibuk hal anak aku. Jadi dia pun terus balik ke rumah dia. Dia nampak tak akibatnya? Siapa yang rugi? Ya. Dalam hal-hal macam ni perlu, kalau nampak jiran sebelah rumah, kena pukul, kena dera, kena belasah sampai hampir separuh nyawa ni dekat rumah. Takkan sebagai jiran ni tak nak ambil tahu. Nak diam je. Kan? Anak dipukul. Kita tengok kisah macam mana adik Amir yang didera sampai meninggal dunia. Takkan kita tak nak ambil tahu? Masyarakat apa kita ni? Buta sangat ke hati kita ni? Hilang dah ke rasa kemanusiaan nak membantu walaupun hanya dengan satu panggilan telefon? Adakah kita terlampau nak memikirkan jaga tepi kain sendiri ni sehingga kan biarlah orang lain mati sekalipun asalkan aku tak campur hal orang jangan campur hal aku. Betul ke itu akan memuaskan hati kita? Saya yakin sebenarnya dalam kebanyakan keadaan ia lebih banyak merugikan kita. Sebenarnya orang yang menegur anak kita, yang kita tak tahu perangainya di belakang kita, itu adalah hikmah sebenarnya. Aku minta maaf tau, aku kan kau cakap aku jemput kenapa? Aku nampak anak kau selalu lepak kat belakang rumah kedai tu. Dia minum, aku tak tahu dia minum apa, dia isap apa, aku takut lah. Mungkin tak ada apa-apa, harap tak ada apa-apa lah, dia beritahu. Jadi cara menegur pun nak kena betul. Oh ya ke, terima kasih lah beritahu tu. Dia pun pergi semak tengok punya betul. Lepas tu tanya anak berapa lama dah buat benda ni? 3 bulan. Lepas tu dia tegur anak dia pun tak nak buat lagi dah, kena rotan, kena apa, anak dia pun jadi baik. Dan selepas beberapa tahun anak dia jadi manusia. Bila dah jadi manusia yang berjaya, masa tu dia teringat. Dia cakap, bang terima kasih bang yang dulu abang tegur, beritahu pasal anak saya. Kalau tidak tak tahulah apa jadi dengan anak saya. Dengan hanya satu teguran, kita boleh membuat perubahan. Kita nampak teguran saya tak ada apa-apa, tapi itulah sebenarnya. Impact dia besar. Okey, sekarang ini dah pun 4.33 minit petang. Pada pukul 4.30 petang tadi telah pun masuk waktu asar bagi Kuala Lumpur. Dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya kepada anda diucapkan selamat menunaikan solat asar. Okey, kita nak sambung lagi. Tadi SD kata Negeri 9 448. 448. Macam mana lah kat KL dah masuk? Kita kan 4.30. Kita 4.30. KL lagi awal pada Seremban. Bahaya. Sila kau check. Tengok tu betul. Sila salah check. Tengok kan? Tengok betul. Tim tengok. Tengok betul. Okey. Baiklah. Okey, sementara mereka check tu, SD. Very dia tau. Tengok betul. Saja je. Kita baru nak ngending-ngending minta 300,000 follower dia kan. Nampak. Seremban. 448. Mari tengok. Nampak. Dia tak puas hati juga ni. Mari tak puas hati. Sekejap. Ni. Tengok. Mana? Dapat sikit. 4.30. Maknanya Negeri Sembilan lagi dapat ke KL lah sekarang. Seremban lagi lambat ke KL lah sekarang. Kan tersangka. Okey, SD. Tadi SD cakap apa pun kena tegur dan SD kata cara menegur tu pun penting ya. Jadi ada salah seorang viewer kita kata nak tegur tu biar berlapik. Berlapik yang macam mana tu SD? Sebab kalau kita tengok dekat social media lah kalau kita boleh buat perbandingan secara bersemuka dan juga social media. Ada di kalangan mereka tu menegur dengan begitu kesat lah. Begitu kesat. Dan ada pula yang akan menegur yang kesat tu. Tak baik tegur dia macam tu kan. Walaupun apa yang dibuat tu memang menjengkelkan, memang kita tahu terang-terang memang tak elok. Memang
tak sepatutnya lah sebagaimana ajaran agama Islam kita kan. Jadi berlapik cara yang macam mana kita patut menegur. Kita nak berkias-kias ke, nak guna psikologi ke, ataupun kita nak cakap I love you tau, I sayang kat you tau. Tapi sebenarnya I nak bagi tahu macam tu. Which one? Dua keadaan. Pertama persekitarannya, kedua bahasa yang digunakan. Okey. Okey, kita ambil bahasa dulu. Bahasa tu maknanya cakap tu maknanya bukan terus straight to the point. Ni aku nak cakap sikit pasal anak kau ni, perangai teruk gila, itu straight forward. Okey, tak boleh Sihat ke bang? Abang macam mana bang? Abang kerja macam mana bang? Okey sihat dengan? Oh alhamdulillah. Bang, tapi saya tengok abang bekerja pun sekarang ni jarang balik awal dan balik lambat je sekarang ni. Memang lambat, banyak kerja sikit. Oh ya ke? Okey, asal tu tak adalah saja tanya khabar bang, tapi oh ya bang, saya pun tinggal satu benda lah bang, tapi macam mana saya pun fikir-fikir macam mana saya nak cakap dengan abang macam ni bang. Hari tu saya kebetulan saya lalu dekat satu, saya jarang ikut jalan kan jalan dekat balik rumah kita tu kan ada dua jalan bang. Saya ikut jalan yang biasa jalan dekat depan kedai apa tu, kedai si Rustam tu, tapi sebabkan apa ni saya ikut jalan belakang. Tak macam mana teragak saja nak tengok belakang. Macam tu saya nampak berlonggo, ada budak bang, ada beberapa budak. Tapi bang, saya nampak salah seorangnya ada anak abang kat sana. Saya risau lah bang. Tapi abang tengoklah, mungkin dia lalu je kat situ. Saya sangka baik lagi bang. Tapi saya nak beritahu abang aja. Takut abang apa. Oh iya ke? Oh tak apa. Agaknya dia lalu tu. Ayah anda nak packing. Dia lalu je tu. Itulah saya. Sebab dia malu Macam abang lah. Saya just maklum tanya kat abang. Kalau abang dah tahu okey lah bang. Tapi bang, nanti bila kita nak sama-sama pergi mancing ni bang. Nampak? Dia maknanya nyambil-nyambil aja. Jadi mana tu hikmah? Satu lagi persekitaran. Apa maksud persekitaran? Jangan cerita benda tu dekat restoran. Jangan cerita benda tu dekat tengah orang ramai. Jangan. Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak menegur orang, tegurlah secara peribadi. Jangan tegur secara khalayak. Kerana kalau anda menegur secara khalayak, itu bukan menegur. Tapi sebaliknya menjatuhkan maruah. Itu Sayyidina Umar kata. Okay? Jadi mak kata dalam kita berkaedah ni sebenarnya penting. Itu sebab orang tua dulu, seninya dalam meminang tu bahasa tu. Hajat di hati saya ialah, tahu lah. Kami ni dari jauh, nak kata hebat pun tidak, nak kata ni pun tidak. Semua sebab kekurangan. Tetapi cita-cita tu tinggi. Maklumlah. Dah lama dah katanya dia ni minat kepada penyampai radio. Tapi dengar-dengar bila penyampai radio tu dah berhenti, dah mula-mula buat program live sendiri ni, kita cubalah. Jadi dia kata, saya ni melarang dah. Kata jangan, nanti dulu. Kita tak tahu orang tu keadaan dia macam mana. Tapi dia kata dia nak juga. Sebab dia takut tak cuba, tak tahu. Dia sipu-sipu pula seorang tu. Jadi mana? Contoh lah. Jadi nampak tak? Jadi seni tu. Bagaimana contoh lain? Lah, saya tak cakap pun siapa yang orang lain tersipu apa pasal. Contoh kan. Okey. Teruskan. Jadi mak dia kata orang kata pemilihan bahasa yang digunakan. Inilah dia kata bahasa jiwa bangsa. Kan kata kan ayat yang kita gunakan kan. Macam anak lah kita tengok nak minta duit dengan mama dia. Allah, dia nak sampai kepada minta duit tu macam-macam kona dia pergi. Macam mana? Dia kerja ini sibuk. Dia kalau tiba-tiba tanya ayah ada banyak kerja ke tak, abah ini tak ada ceramah. Oh, banyak ceramah abah hari ni. Wah, kau tak pernah sibuk, aku ceramah kat benda tiba-tiba hari ni tanya apa pasal. Cuma cakap, maknanya adalah hajat. Ada udang di sebalik mi. Situ, tapi kita kena hargai, appreciate sebab usaha dia untuk menyusun perkataan yang terbaik untuk bercakap dengan ibu bapa dia. Itu sebenarnya. Kan? Jadi daripada mak nak duit. Mak, duit lah. Itu lagi anak sendiri kot. Oh ya Allah. Fikirlah betapa luluhnya hati seorang ibu. Kalau dengan orang lain tak berkira, dengan anak berkira. Kan? Betul ayat tu lah. Jadi itulah sebenarnya yang kita kena atasi lah. Okey, jadi cara menegur tu boleh ikut cara macam SD tadi. Mukadimah dia agak panjang sampai. Bila sampai, betul. dah sampai tu, baru cakap, jom kita pergi mancing. Kan? Okey, sebenarnya kita nak ajak berehat seketika. Kita nak basahkan tekak ke, ataupun SG nak minum
apa susu kambing dia. Kita nak berehat seketika. Tapi janji tau, jangan pergi mana. Pergi share dengan kawan-kawan, ajak mereka datang sama-sama ke IB Channel dan juga ke Syamsul Amri Ismail. Sempat lagi tu. Kan, official untuk kita lanjutkan lagi topik kita hari ini, jaga tepi kain sendiri, kubur masing-masing. Jumpa lagi selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali, hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Ya, bertemu kembali dalam ABSD, AB Tanya SD Jawab, dan topik kita yang hangat kita perkatakan ini ialah jaga tepi kain sendiri, kubur masing-masing. Ya, dan kita sentiasa mengalu-alukan maklum balas, perkongsian pengalaman anda ataupun soalan anda nak ajukan kepada SD, boleh hantarkan ke talian hotline kami 014 30 10 10 2. Dan mungkin ada di kalangan anda tak sempat nak menaipkan sambil-sambil dengar kami tu buat kerja ke apa ke, boleh saja anda tinggalkan pesanan suara. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang viewer kami ni, namanya Aaron. Okey, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi pada Ustaz Tak Samsul dan Kak AB. Mengenai topik hari ni memang saya rasa memang panas sikit lah. Cuma saya nak beritahu, lupa nak beritahu nama saya Aaron daripada Shah Alam. Cuma saya nak beritahu lah pasal jaga tepi kain sendiri, maknanya kubur masing-masing. Maknanya benda ni kadang-kadang saya dapat rasa lah ini melibatkan isu yang kata teguran lah. Maksudnya satu benda yang kita nak menegur satu arah kebaikan, tapi kadang-kadang benda tu return balik yang macam diherdik kan, dimarah kita kan, sebab mungkin tak berhati lah. Ni cuma saya nak tegur ada satu mungkin penyakit lah. Penyakit yang mana ni melibatkan saya dan kawan-kawan saya yang kita lepak dalam keadaan santai. Tapi penyakit ni melibatkan penyakit mungkin Ustaz ataupun Kak Ibi tahulah, penyakit KTMB. Cuba Ustaz dengan Kak Ibi cari apa makna KTMB. Okay? Kalau tak tahu, okay lah, saya terangkanlah pasal masa. Masa K tu adalah kuda, Toto, Magnum dan Blacklist. Maknanya black market lah. Maknanya lebih kepada orang kata tikam nombor lah. So kita menegur satu benda ke arah kebaikan. Kadang-kadang diorang ni mungkin sentap. Bila sentap, kita rasa macam yelah, dah tegur cara baik kan. Kita orang Melayu, orang Islam, elak lah macam main judi haram. Tapi teguran kita tu ada masanya diorang terima, ada masa tu diorang mungkin diorang sentap lah. Cuma soalannya Ustaz, saya nak tanya, kadang-kadang saya confuse kadang bila kita duduk ramai-ramai kita minum, kita orang kata minum-minum sembang-sembang, so kat kedai, dekat stall mana-mana ataupun kedai mamak ke mamak stall. Dan diorang ni bila kita datang lambat tahu diorang dah belanja tau. Kita cuma rasa macam siapa belanja? Bila kawan yang KTMB ni belanja, kita rasa macam alamak, aku dah makan, tapi mungkin lah dia punya cara belanja tu mewah kan. So itulah saya nak tanya, kalau dah termakan tu, benda yang dia belanja tu macam mana Ustaz? Dan keduanya pula, kita tegur ni takkan give up lah. Maknanya kita akan tegur kawan-kawan kita pasal kita sayang dia kan. Tak pernah give up lah. Tapi itulah, itu baru satu penyakit KTMB, kuda, Toto, Magnum dan black market lah. Ustaz, itu sajalah saya nak tanya pada Ustaz pada pagi ni. InsyaAllah yang baik pada Allah, yang kurang pada kita semua. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru kita tahu KTMB tu apa ya. Ingatkan kereta api. Aha. Okay, sila SD. Okey, macam ni. Dalam hal ni, mudah je. Kalau kita nampak, orang tu bayar belanja kita dengan duit dia. Ada dua keadaan. Pertama, kita tak tahu. Kita tak tahu tu duit apa. Itu duit apa. Maka, kita dalam kebanyakan orang, takkan semua orang kita nak contoh Kak Abby belanja saya. Takkan saya, Kak Abby, boleh saya tahu Kak Abby belanja saya ni duit judi ke apa? Takkan saya. Sebab kita tak tahu. Kan, Kak Abby kita tak tahu. Ni duit saham yang haram-haram ke macam mana ni? Kak Abby, saya tak nak makan duit haram. Bayarkan. Teruklah hidupnya tu. Mana dalam hal tu kita dalam keadaan yang kita masih boleh bersangka baik, maka kita tak ada masalah, tak perlu buat apa-apa. Alhamdulillah, masih kena belanja kita. Dan kalaupun orang tu belanja dia pakai duit judi, itu bukan salah kita. Sebab kita tak tahu. Okey, itu pertama. Kedua, orang belanja kita, kemudian kita tahu rekod dia. Kita tahu rekod dia ni KTMB. Dia main macam-macam. Dia main kuda, tikam ni semua ni, Magnum semua. Dia memang hari-hari tu je duit dia yang banyak. Dan dia biasa terkenal. Kalau dengan duit dia akan belanja. Dalam hal ni, kalau kita rasa kita was-was. Kan? Was-was ada dua pula cara kita boleh buat. Kita was-was ni. Tapi kalau kita yakin, agaknya dia pakai duit ni kot. Kalau kita boleh yakin dia ada duit gaji, mungkin dia pakai duit gaji dia ni, takkan dia nak belanjakan duit judi. Dan kita yakin benda tu, maka pun tak salah kita. Tapi kalau was-was, jangan dia pakai duit judi ni. Ada dua keadaan. Pertama, kita pergi jumpa dia. Kau cakap dengan aku jujur sebagai seorang sahabat. Engkau bayar tadi, kau pakai duit yang kau menang judi ke atau memang duit gaji kau? Tu je aku nak tahu. Kau jujur dengan aku, cakap dia. Dia kata, duit aku menang semalam. Dia kata, jadi maknanya dalam hal tu kita boleh elak cara ni. Pergi dekat kedai, kita bayar balik, ni duit kau aku tak nak. Tak nak. Ataupun kita pergi kat kedai makan tu balik, bang, semalam saya ada makan yang ni. So ni saya nak bayar. Yang tu saya tak nak. Yang orang dah bayar untuk saya semalam tu, abang jangan ambil kira. Itu pandai-pandai lah bang, saya tak tahu. Jadi kita settle. Kita kena bayar balik lah. Ya, bukan berapa ringgit sangat pun dia ada belanja kita makan tu. Bayar je. Bukan kita tak boleh bayar pun kan. Jadi dalam hal tu nak cuci, nak bersih. Sebab kita tahu dah tu duit judi. Ya. Jadi sebelum jadi darah daging, kita halalkan dengan cara kita bayar. Bayar dekat tuan kedai. Habis semalam tu tak apalah. Itu biar dia je lah. Saya tak nak tahu. Saya tak nak tahu. Yang penting saya bayar duit bahagian saya. Abang terima tak duit ni? Terima. Akad kita dengan orang yang bagi kita makan tu, kedai makan tu, settle. Tu cara dia. Sesuatu baru yang saya belajar hari ni SD. Macam tu pendekatan tu. Dan bisa katalah kalau Mamat KTMB ni bagi duit. Dia bagi duit. Nak kat raya kan dia bagi duit. Macam mana tu SD? Nak terima ke ataupun kita tahulah sumber dia daripada apa kan? Nak terima ke ataupun macam mana? Duit yang dia bagi, kita jangan jatuhkan di muka orang. Okey. Duit ambil. Itu satu kesalahan lain. Kita ambil duit tu. Duit tu. Lagi tu, aku nak tanya kau, duit kau bagi aku. Tu duit okey lah, tak ada duit haram. Itu dia kata. So, tak ada masalah lah, kita simpan lah. Tapi kalau hati kita masih tak percaya, masih tak percaya, duit tu kita sedekah je. Curiga. Kita sedekah Jangan kita belanja kan. Jangan kita belanja kan. Kita jangan pulang kepada dia tapi kita sedekah. Sebab kita was-was, kita tak tahu benda tu ya ke tak. Kan? Tapi kalau dah tentu duit tu haram, ni satu lagi. Contohnya, ada duit daripada simpanan kita dulu, kita dah minta asingkan, interest ada berapa. So kita asingkan, ni jumlah faedah dalam bank simpanan kita. Katalah ada 10,000. Kemudian ada duit simpanan kita dah asingkan lah ni. So yang interest tu tadi, yang haram tak boleh makan. Ataupun ini memang kita tahu ni duit ada kawan kita cakap dicuri daripada bank contohnya. Dia minta kita simpankan. Kita tahu dah duit tu duit curi contohnya. 10,000, 20,000. So dalam hal tu kita boleh sama ada nak serahkan pada pihak berkuasa. Tapi akan jadi panjang cerita. Contohnya macam mana dapat, siapa dicuri kat mana semua. Dah tak pasal lagi susah. Jadi caranya apa? Bagi dekat masjid, bagi dekat surau tapi declare. Sebab masjid, surau, pusat ni nak bina sekolah-sekolah agama ke macam tu, kita bagi kita kena declare sebab
supaya ustaz ke, yang pengetua ke, tempat yang ambil pusat pengajar atau masjid ke, imam ni bila ambil duit ni bersama dengan bendahari, dia akan declare dengan bendahari semua, duit Mm-mm. ni tak boleh digunakan untuk buat ruang solat. Ingat. Duit tu hanya digunakan untuk jamuan makan pun tak boleh. Mm-mm. Mungkin buat untuk ubah suai tandas, Ya. mungkin ubah suai buat tempat parking, pasang Mm-mm. tempat bumbung ke, tu Ya. mungkin tak ada masalah. Oh. Mm-mm. Sebab kalau tidak, duit tu kita nak buang macam mana, rugi juga kalau kita buang. Adalah manfaat kita buat untuk masyarakat. Maknanya kita pulangkan dengan cara pulangkan pada masyarakat, bukannya untuk kepentingan peribadi. Jangan pula kita ambil, kita makan pula. Tu tak boleh. Wallahu a'lam. Sebenarnya kan bila SD bercerita macam ni, saya teringatlah ada satu pengalaman, ada seorang kawan ni dia minta nombor akaun saya. Saya buat apa? Nak apa? Dia nak transfer 100k. Biar betik, saya cakap kan. Tak usah mengarut lah, saya kata. Dia kata betul ni sungguh. Rezeki jangan ditolak katanya. Tapi naluri saya kata tak usah. Memang sampai sudah saya tak bagi pun nombor akaun. Tapi kalau siapa nak bagi sekarang boleh bagi nombor akaun. Saya cuba. Okey, baiklah. Dan SD, ada Maruya ada cakap sini, sebenarnya suka nak tegur orang, lebih-lebih lagi yang rapat dengan kita atau orang itu dikenali ramai. Ya. Dan kalau kita tengok di social media pun, kita nak tegur setakat mana? Okey, kita tegur. Lepas tu yang lain-lain pun tegur juga. Tapi makin kita tegur, makin jadi SD. So macam mana tu? Tak apalah. Satu perkara dalam agama pun dah diajar kan. Nabi kata tegur dengan tangan kita. Iaitu dengan kuasa yang kita ada. Mungkin kita ada kedudukan, boleh tegur dia, kita tegur. Kalau tak mampu dengan tangan, tegur dengan lisan. Iaitu dengan teguran kita cakap baik-baik dengan dia. Tapi kalau tiga-tiga yang tu pun tak mau, pakailah kaedah yang paling ringan. Iaitu dengan cara hati kita tidak merelakan apa yang dia buat. Dan sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Kan? Jadi makna kata mainkan peranan. At least kita dah menegur tu satu benda yang baik lah. Kita dah cakap baik-baik. Kan? Sebab ada kawan, bila kita tegur sikit dia langsung tak call kita, dah tak angkat call kita dah. Betul. Ada yang macam tu. Putus kawan. Jadi itu. Yang tu yang kita kena gunakan. Jadi tak kira dia siapa. Tapi kita atas kapasiti yang kita ada, kita tegur lah. Jadi ini antara benda yang saya pernah dulu waktu saya lepas pada belajar dulu. Lepas form 5. Saya sebelum saya jadi guru, saya pernah jadi cikgu. Cikgu. Cikgu sandaran nama dia. Sandaran tidak terlatih, pernah jadi cikgu ganti. Sebelum tu saya kerja biasa, tetapi di sebelah petang, pada jam 5 petang, saya pergi ke rumah satu orang kaya ni untuk mengajar mengaji. Ajar mengaji anak dia 2 orang. Sangat brilian. Dan anak dia ni pernah keluarlah iklan, ada iklan apa tu, mi Maggi tu. Dah baik mak bila makan Maggi kan budak tu. Jadi budak tu dia kira anak dia terlibat lah dengan modeling apa semua dulu. Anak dah besar kot sekarang ni. Jadi bila saya ajar ngaji, orang gaji ni yang Indonesia ni mengadu dekat saya. Dia kata, Pak Ustaz, dia panggil saya Pak Ustaz. Masa tu saya belum apa pun dia panggil Ustaz dah. Pak Ustaz. Menangis dia, kenapa? Tak tahu Ustaz, sebab dekat dalam rumah ini, dia kata, dia kata tu. Dekat dalam rumah ni, kenapa dengan rumah ni? Dia kata, dekat dalam rumah ini, tuannya tidak puasa. Dia kata, tak puasa. Oh ya ke? Lepas tu, saya tak kisah, tetapi waktu makan malam, saya tidak dibenarkan buka puasa selagi mereka tidak selesai makan malam. Dia kata. Bayangkan, jadi dia kena serve, dia puasa ni. Dia kena serve makan malam, pukul 7 malam, family tu makan, dia kena bagi makan, dan habis selesai, dah basuh pinggan, dah siap semua, barulah dia boleh makan. Jadi, dia rasa sedih dengan keadaan tu. Jadi, saya ambil pendekatan, saya cakap dengan baik-baik lah, hikmah yang saya cakap tadi, saya cakap lah. Jadi, kalau orang ni, saya ada dengar-dengar lah, dia mengadu. Dia mengadu apa ke Ustaz? Wah, dia marah. Tak adalah, dia mengadu dekat saya. Yang tentang ni, bukan apa pun lah, dia kata dia sedih sebab waktu berbuka puasa dia tak dibenarkan buka puasa. Merah muka tuan rumah ni. Kan? Sebab tuan rumah tu tak puasa. Dan dia kena hidangkan benda tu kan. Jadi saya cakap lah, jadi tak apalah. Ada satu perkara, mungkin bagilah keringanan dia buka puasa dulu sebelum dia melayan kita tu. Ini pandangan saya lah.
Lepas tu besok tu saya dapat call. Dulu tak ada WhatsApp, tak ada apa. Dulu lama kan. Saya Ustaz, apa ni, kita orang sibuk. Mungkin banyak program luar. Jadi Ustaz tak payah datang ajar ngaji lagi lah. Tu ayat dia. Itu ayat dia. Jadi saya okey je. Saya tak kisah. Sebab pada saya ikhlas teguran saya tu. Buat benda-benda yang saya dah dan saya dah guna paling diplomasi lah. Saya cakap kan. Kan. Jadi dalam hal tu dan ada satu ketika saya pergi kat kawasan yang berbeza, saya nampak orang ngaji tu yang tu tengah beli barang untuk buat balik barang-barang dapur kot. Jadi saya nampak dia, saya kata macam mana masih kerja di situ, dia kata. Tapi macam mana? Tapi dia dah bagi dah saya makan sekarang, dia kata. Waktu buka puasa tu lepas Pak Ustaz tegur tu dia bagi. Tapi dia kata jangan cerita dengan sesiapa lagi, dia kata. Oh ya ke? Ayolah. Tak apalah, paling tidak adalah perubahan sikit dia kata. Tapi saya pun mendoakan mudah-mudahan dia puasa lah pula balik kan. Mudah-mudahan dia puasa lah. Yang tu yang paling besar sebenarnya kan. Allahuakbar. Kalau ikutkan daripada penceritaan SD tadi, memang SD menegur dengan sangat-sangat berhebah. Malah tak cakap pun pasal dia tak berpuasa, lebih kepada izinkan si pembantu rumah tu berbuka puasa ya. Baiklah. Okey, kita alu-alukan soalan daripada rakan-rakan semua. Anda boleh hantarkan ke talian hotline kami 014 30 32. Okey, senang je. Okey, ini ada kiriman daripada Aziz Hamzah. Dia kata, Ustaz, kalau kita tak pernah buat, ni orang Nogori ni. Apa kono wejang. Ustaz, kalau kita tak pernah buat apa-apa kat orang, tapi orang tetap burukkan kita. Macam mana tu pula? Alhamdulillah, sebab dia bagi penambahan pahala kat kita. Yang itu je. Jadi kalau kita tak pernah buat apa-apa kat orang ni pun, kita jangan confident sangat. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak ada niat apa pun, kita bergurau dan apa, orang terasa. Jadi sebenarnya satu, kita sangka baik dengan orang. Agaknya orang ni ada benda dia nak bergurau, kot biarlah. Macam tu je. Tak payah kita semak-semak dengan kepala kita dengan bersangka-sangka dengan lebih dalam lagi. Kan? Lepas tu kita mulalah cakap macam jangan ni tak, jangan ni tak. Jangan tu yang bahaya. Tu sebab ada lagu jangan macam tu lah kan. Jangan. Tak ada, saya tak nak ni. Alah, saya tahu SD pandainya lagu Hindustan rupanya. Tak sangka. Mana ada. Nyanyi pula dengan Datuk Kazim Elias. Wah, kemain lagi. Jangan kau berpura. Macam tu lah. Sembunyikan hatimu. Siapa nyanyi tu? Tak tahulah. Cik Melah sajalah. Betul. 10 markah. Okey, alhamdulillah. Maknanya kalau orang masih lagi mengata kita cakap Alhamdulillah. Ya, betul. Itu hebat dah orang tu. Apa Nabi sebut? Sungguh hebat. Hebat sungguh umatku yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Terbaik. Betul-betul. Dan sekadar nak mengulangi tadi yang SD cakap sebelum kita berehat seketika ni, hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah. Macam SD sebut tadi, tangannya, kekuasaannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau masih belum mampu, bolehlah mencegah dengan hatinya, berdoa kan. Okey, kita nak berehat seketika. Sementara kita berehat ni, anda boleh hantarkan pengalaman anda ke, pendapat anda ke, soalan anda berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu jaga tepi kain sendiri, kubur masing-masing. Kita jumpa lagi selepas ni. Kurma Ajwa Alia ditanam di pekarangan Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah. Ianya 100% asli dan organik, dibawakan khas kepada anda. Hadiah yang terbaik dipilih untuk grade premium dan rasanya tidak terlalu manis. Just nice. Sesungguhnya pengambilan kurma adalah amalan sunnah yang sangat dituntut. Jadi, amalkan 7 biji setiap hari. Bagi 500 gram kurma Ajwa Alia, ni dia 500 gram, harganya hanya RM70. Tapi kalau anda beli 2 kotak bersamaan 1 kg,
harganya lagi murah, RM120. Tapi jangan berlengah-lengah, kena cepat-cepat tempah tau. Sebab tawaran ini dibuka hingga hujung bulan sahaja. Okey, jadi anda boleh buat tempahan dalam keadaan segera dengan klik pautan yang tertera, ataupun anda boleh hubungi talian hotline kami 014 30 10 10 2. Kurma Ajwa Alia. Dapatkannya hanya di IB Channel. Ya, kembali lagi. Selain daripada anda boleh beli kurma dan juga susu kambing, anda juga boleh ambil ada 2 model. Boleh ke kita jadi model tu ya, SD? Iya. Alhamdulillah. Model siap bercakap tu. Siap cakap lagi kan. Sangat Ingat lembut. Macam tu kan? kan, just nice. Just Okey, baiklah. nice. Kita berbalik sambung lagi bicara kita tentang topik jaga tepi kain sendiri kubur masing-masing. Ya, dan kita ada terima satu soalan ni SD daripada viewer kita ni. Katanya Assalamualaikum SD, macam kawan-kawan tak solat nak tegur secara kias-kias tapi still cakap kubur masing-masing. So macam mana? Hanya mampu berdoa saja ke? Dalam hal tu mungkin kita ubah sikit. Yang itu kita janganlah cakap, kau ni kenapa tak semayang, kau ni jadi apa. Sebab kita tak tahu ada satu ketika kita pula tiba-tiba jadi malas semayang. Mudah-mudahan ada orang lain ajak kita semayang. Jadi macam mana caranya? Kita ajak waktu semayang, dia ajak dia semayang. Ajak semayang sama-sama. Kadang-kadang dalam hal itu kita dah selamat, paling tidak kita selamatkan satu waktu. Kan? Lepas tu waktu doa tu, ya Allah, aku sayangkan diriku dan juga keluargaku dan juga sahabat-sahabatku yang ada pada hari ini, ya Allah. Kuatkanlah kami, ya Allah, agar terus beribadah kepada-Mu, ya Allah. Kuatkanlah hati kami agar terus menyembah-Mu dengan solat, ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang tidak meninggalkan solat, ya Allah. Hanya Engkau lah mahu mengabulkan doa ini. Walhamdulillah. Dia kat belakang, ini kata aku ke kat belakang. Kan? Tapi Baca sebenarnya, kuat sikit lah. Sebenarnya, jadi mana dengan doa ni, dengan doa ni mudah-mudahan akan merangsang dia. Maknanya kita cakap untuk diri kita juga. Jadi tak boleh nak kata-kata dia. Kan? Jadi itu adalah salah satulah kaedah yang kita boleh gunakan, yang saya sarankan. Iaitu ajak dia solat, siap dia waktu solat. Dan kalau kita nampak dia mengadu masalah. Kadang-kadang ada orang dia datang jumpa, aku ni banyak masalah lah, tak tahu kenapa. Aku rasa ada benda lah. Lepas tu dia cakap, aku pun rasa macam tu. Wah, betul lah aku cakap macam tu lah. Itulah, tapi kalau aku cakap ni kau jangan terasa pula. Kadang-kadang banyak masalah kita ni sebab apa? Sebab Tuhan nak uji kita. Tuhan nak tegur kita. Kenapa pula? Cuba kau cek balik. Mungkin ada apa-apa yang kau cuai, kau terlupa, mungkin kau lengah-lengahkan. Kau nak cakap apa ni? Tak kisahlah, mungkin zakat kau bayar. Bayar, zakat fitrah. Kita jangan terusik solat kan. Tapi ada satu amalan paling besar sekali, takut-takut tu. Apa dia? Solat. Aku dah agak korang kata aku tak solat lah tu. Dia kata, tidak. Cuma kadang-kadang kita kena tanyalah. Aku pun kadang aku tanya, solat aku macam mana hari ni ya? Aku ni tinggal solat tak? Aku pun tanya dia aku. Sebab kadang-kadang mungkin tu juga punca masalah yang berlaku dalam hidup kita. Mana kita tahu kan? Jom sama-sama. Aku tegur ni bukan tegur kau tau. Aku tegur diri aku juga. Nampak? Jadi kita cakap kan elok manisnya tu. Jadi dia dalam antara kena tak kena, kena juga sebenarnya. Kan? Tapi mana kata dengan cara berhikmah itulah yang akan lebih mendatangkan kesan. Kadang-kadang ada orang tu, yelah aku rasa ya kot. Sebab solat aku. Kan? Alhamdulillah lah kalau dia mengaku macam tu. Tapi ada orang mengaku, mungkin yelah aku rasa sebab solat aku. Tapi macam tu kan dia tak semayang esok tu. Kan? Tapi at least usaha peranan kita yang kita boleh mainkan, kita mainkan. Macam tu. Allah. Dan susulan daripada apa yang SD sebut tadi kan, saya suka bila dialog-dialog yang anda boleh copy paste ya apa yang SD cakap tadi. Kadang-kadang betul SD, kita tak ada idea tau nak cakap macam mana kan. Maklumlah kadang kita punya interpersonal skill pun tak berapa nak elok pun, tak bagus sangat kan. Okey, dan lah bercakap tentang kawan-kawan yang mungkin tak solat kan. Kalau kita dah mencuba 1 tahun, ada orang cuba 10 tahun. Kan?
sentiasa berpesan, mengingatkan esok lusa kalau perempuan belikan telekung, belikan sejadah, kan? Kalau dia tak berhijab mungkin nak belikan dia tudung. Dan kalau ada cakap daripada pengalaman sendirilah SD boleh? Boleh. Saya sebelum saya berhijab, saya dapat banyak hadiah tudung. Nak tahu tak apa saya buat? Tolong share sikit. Kak Abi, tolong share sikit ayat mula-mula Kak Abi. Mula-mula dulu dapat tudung apa. Tak, sebab benda ni tak perlu segan Kak Abi. Sebab Kak Abi dah Alhamdulillah dah sampai satu fasa. Tapi kita boleh ambil experience. Sebab ada orang kat luar sana yang mungkin tengah tengok ni, dia masih lagi beralasan untuk tidak berhijab. Apa antara alasan-alasan awal Kak Abi dulu? Saya pula tanya soalan. Itu dia Okay. Ini dah lain dah ni kan. Okey, tak. yelah sebab saya berada dalam industri penyiaran. Ketika itu walaupun tak dinyatakan, tapi saya merasakan bahawa dengan berhijab mungkin akan menyulitkan lah atau menyukarkan dalam saya melaksanakan tugasan saya. Okay. Saya tak cakap ada orang kata macam tu tapi body language kita tahu. Oh, pakai tudung okay. Macam tu. Jadi, saya dapat merasakan. Tetapi ada satu ketika, dia rasa nak menangis lah pula SD. Satu ketika, ada seorang aunty ni, dah baru je meninggal dunia. Dia kata, dia pegang saya, cakap elok-elok lah, dia kata, nanti pakai hijab, kan? Tapi tak boleh sebab awak kerja kat TV Bila dia cakap macam tu, saya rasa macam, apa lagi alasan aku kan? Dan sebelum saya berhijab tu pun orang dah memang berikan saya hadiah tudung. Bila saya balik saya akan cuba. Saya akan pakai. Orang dah bagi lagi saya akan cuba. Dan dia tidak mengambil masa 1 bulan, 2 bulan. Sebenarnya satu proses yang agak panjang. Dan apabila saya mohon kepada Allah lah bagi saya kekuatan sebab saya ingin menjadi hamba dia yang lebih baik. Setiap hari yang saya lalui begitulah yang saya mahukan. Dan salah satu tuntutan yang saya telah mengingkari ialah tidak menutup aurat lah. Jadi bila saya dipanggil untuk menunaikan haji masa tu SD 2011 dan SD emosi. Apa? Di depan Kaabah. Depan Kaabah. Saya cakap apa dia? Saya nak istiqamah. Saya tak nak pakai tudung. Saya tak nak berhijab. Saya nak tutup aurat. Itu yang saya mintalah agar istiqamah. Dan semula-mula tu ada orang tegur SD. Kan elok dah pakai tudung. Lepas tu saya pula posing kaki silang. Macam ni kaki silang. Lepas tu bawah tu orang cakap, stokin mana? Pula. Lepas tu macam, stokin, alamak. Kau tak biasalah pakai stokin, gimas lah. Apa kan alasan kita kan. Lepas tu dah lama-lama saya belajar pakai stokin pelan-pelan. Maknanya teguran anda tu mungkin anda tak nampak result dia sekarang. Tapi mungkin kemudian. Jadi kepada anda semua yang pernah menegur saya dan pernah menitipkan doa, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Thank you. Terima kasih banyak. SD pun, saya tahu SD selalu doakan untuk saya. Kan? My brother. Ya. Okay. Tak mau emosi. Itulah cerita dia macam tu lah. Okay, dan kita nak bacakan SD ni modul uji kita yang setia bersama dengan ABSD. Katanya ada juga insan yang kat tempat kerja pakai tudung, berfashion, gaya terkini, tapi bila kat luar dia free hair. Kita nak tegur takut pula kena setepek kat muka kita. So kita pun ambil pendekatan kubur masing-masing. Salah. Memanglah kita dah kalau kita tidak menyetujui secara dalam hati tu selemah-lemah iman. Tapi guna pendekatan yang saya cakap tadi lah. Kita cakap ada, aku tengok kan kau dekat pejabat dengan ni, kalau kau pakai tudung memang cantik. Serius aku cakap.
Kenapa pula kau nak cakap apa ni? Tak ada. Betul. Kalau boleh kalau kat luar pun kau pakai tudung. InsyaAllah. Memang cud weh. Sebab aku dah tengok tu. Apakah aku tak cakap kau tak cantik? Cantik. Tapi kau pakai tudung lagi cantik. Kau percaya cakap aku? Tak. Ni kau jangan ceritakan sesiapa tau. Yang aku puji kau ni. Aku susah nak puji orang. Maknanya aku pilih orang aku nak puji ni. Tapi betul. Kau pakai tudung memang aku pun berkenan lah tengok. Ingat tau. Okay, Assalamualaikum. Dah. Maknanya cara macam tu tak ada. Setengah jalur je. Kita bukan kutuk dia. Kan? Tapi kita memuji dia. Itu yang penting. Allah. Jadi itu satu lagi dialog yang anda boleh copy paste ya daripada SD. Dah ramai sangat orang tegur saya satu benda yang orang yang kata bab penceramah ni Samsul buat dia siap lakon dengan macam orang faham. Dialog. Orang faham. Aduh. Alhamdulillah ada manfaatnya SD. Lakon semula ya. Okey, baiklah dan kita lalukan lagi kalau anda ada apa-apa soalan ataupun pendapat yang ingin anda tanyakan kepada SD, boleh saja. Okey. Dan ni ada Ani Ronzi, insya-Allah tegur kerana Allah tak banyak sikit akan menyentuh hati. Akibat dari teguran kita itu kita anggap sebagai jihad kita ke jalan Allah. Wallahualam. Ya, memang betul sebenarnya bila orang tegur kita, mindset kita kena tukar. Kau siapa babe? Ada kau kisah? Akak pun ada dialog juga kan. Tapi sebenarnya kita kena ubah mindset tu. Bila orang tegur pula dengan elok-elok, dengan mukadimah yang panjang sikit macam SD tadi kan. Kita kena ada mindset. Maknanya dia sayang kat kita. Dia tegur kita. Dan Allah pun gerakkan hati dia untuk tegur kita. Betul tak SD Betul. Okey SD. Okey, boleh. Ada lagi? Apa dia? Tak nak lah SD cakap. Tak adalah. Maknanya yang kata jihad tadi betul lah tu. Maknanya bukan senang. Kita bila kita kalau ada satu jalan mudah, tegurlah. Itu paling mudah sekali. Betul. Tetapi hebat kita bila kita boleh dan kita niatkan pula kerana Allah. Maka itulah sebaik-baik pertindakan yang kita ambil. InsyaAllah Allah akan bantu. Allah akan bantu. Dan satu lagi seperti mana kita cakap tadi lah memang betul lah kubur masing-masing, tapi bila kita dah mati kita tak boleh masuk kubur sendiri pun, orang lain kena uruskan jenazah kita lepas tu bab kata sahabat saya kena pula aku berjiran dengan kau kat sebelah. Kau bayangkan tu kat kubur tu mana boleh nak pindah-pindah, boleh ke nak pindah lah pergi Subang ke pergi Seremban ke, tak boleh kan. Jadi atas reality itu jadi kita kena ubahlah mindset kita. Tak bolehlah kita nak kata kubur masing-masing, sebabnya kita bila di akhir hayat nanti kita akan diuruskan oleh orang lain. Macam SD katalah, no sombong-sombong tak boleh sombong-sombong Okey, kalau boleh kita nak tengok kalau ada soalan terakhir, kalau boleh kita nak tanya soalan, ada tak soalan daripada viewers? Okey, kalau tak ada, ni SD, misal katalah di social media, kita, ni cerita contoh contoh yang reality jugalah. Dia ni lelem sedu. SD tahu dah lelem sedu? Tahu tak? Tadi KTMB kan? Tadi KTMB, ni lelem sedu. Tahu tak? Lelem sedu ialah singkatan untuk lelaki lembut sedunia. Lelem sedu. Okey. Lelem sedu ni, kalau tak silap saya pada 1 Ramadan, kita pun nak sambut Ramadan kan. 1 Ramadan tu kalau tak silap lah, dia buatlah satu posting yang hulala macam bergembira lah. Jadi ditegur dan ada juga dikecam lah oleh netizen. Sebab 1 Ramadan, dan dia ditegur juga oleh para asatiza lah. Dan beberapa hari kemudian tu, kalau tak silap saya lah, wallahualam kalau ingatan saya masih ingat lagi, dia keluarkan pula satu posting. Katanya, okey lah, fine. Kalau you all dah cakap macam tu, since I pun bukan baik sangat kan, so I tak puasa. Macam tu. Jadi, kita ni nak mengekang kemungkaran, kan, nak elakkan daripada perkara-perkara yang berlaku. Jadi, dia macam seolah-olah macam pada dia provokasi, mencabar. Suka hati I lah nak buat apa. So macam tu kita stop ke? Lantak pi lah ngahang.
Suka hati lah. Mungkin kalau kita dah nampak sama ada kita, ada setengah orang dia malas. Kalau kita type kan dia tidak mendatangkan apa-apa, malahan akan menjadi apa? Memeriahkan lagi pergaduhan dan Melarat-larat. pertikaian dalam tu, melarat. Ha. Jadi cukuplah sekadar mungkin dia tidak meredakan perbuatan itu, tidak merelakan perbuatan itu berlaku pada diri dia, pengajaran untuk diri dia, iaitu selama lemah iman tu kita boleh ambil. Tapi kalau kita nak juga, kita type lah kepada apa, sebut nama si fulan, kepada lelem sedu dengan nama sebenar tu, kita type dia. Saya doakan semoga anda terbuka hati, ingatlah Allah sentiasa melihat kita. Dan kalau Allah nak cabut nyawa, dia tak kira masa. Sekarang pun Allah tak boleh cabut, sekejap lagi pun Allah tak boleh cabut, malahan dah ramai dah orang pergi sebelum kita. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal untuk berfikir? Mudah-mudahan saya doakan keinsafan akan terbit di hati anda. Jadi kan. Jadi mana guna ayat yang baik-baik, jangan maki hamun, jangan apa. Kadang kita tak tahu dah banyak komen dia terbaca satu komen tu dia tersentuh hati. Kita tak tahu. Kan? Jadi kadang sebab orang ni kadang dia terlampau seronok dapat apa, kadang kebanyakan orang yang lelem sedu yang ada masalah ni, dia bukannya miskin, kaya, banyak duit. Dan dia boleh buat secara sembrono apa yang dia nak buat, dia buat dan dia rasa dunia ni dia punya. Dan hati-hati, seperti mana Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi syurga bagi orang kafir. Saya bimbang kalau ada yang dah mula merasakan dunia ini syurga, maka anda sama seperti orang-orang kafir. Wala'uzubillah. Tak jauh kan. Okey, SD, ini daripada sudut keibubapaan lah. Contohlah, yelah, kita pun pernah muda, kita pernah remaja, kita melalui fasa tu dah, dan ramai pun tahu saya dulu macam mana kan, dan penghijrahan tu berlaku alhamdulillah. Misal katalah, contoh ada anak ini tidak contohlah tidak mentaurat lah, contoh. Dan dia pakai seksi-seksi, dia tak aurat, pakai seksi-seksi, lepas tu tayang accept dia lah apa-apa kan. So misal katalah mak saudara dia menegur. Misal kata mak saudara menegur, bukan dia tapi dia tegur pada mak dia. Kalau mak dia pula cakap, alah, you ni takkan tak faham. Budak-budak memang macam tu, remaja kan. Gejolak hati dia. You tu dulu pun lagi teruk. You dulu. Biarlah. Let them have fun. It's their time. Time kita dah habis dah. Tu akan berlaku juga. SD, dialog? Yelah. It's their time. But kita tak tahu time dia tu tak kat mana. Kan? You pun tak serentak mati dengan anak you, mana kita tahu kan? Jawab macam tu je. Dan selama-selama tu jawab macam tu juga. Kan? Amboi mulut. Dia kata macam tu kan? Tak ada. Sebenarnya saya cakap diri saya juga. Sebab apa? Malaikat maut ni kalau dia nak cabut nyawa kita, dia tak kira masa tau. Tengok anak si Ruslan, apa tu bukan nama sebenar. Kan? Tiba-tiba tengah tidur, Allah Ta'ala cabut nyawanya, umur dia berapa? Yang kisah saya cerita tu Kak Ibi, dulu saya pernah bawa cerita, saya ceramah dekat satu masjid di Wang Semaju, tak salah saya. Malam tu saya ceramah lepas maghrib, tapi mak ayah ni datang lepas isyak. Dia ingat ceramah lepas isyak. Dia datang lewat. Bila dia datang, saya dah habis ceramah. Lepas tu bila dia datang, lah Ustaz, Allah, saya terlepas lah ni, saya ingat ceramah lepas isyak. Tak, lepas maghrib. Oh ya ke, itulah. Saya ni bawa hajat anak saya, dia nak sangat jumpa dengan Ustaz. Ya ke? Mana anaknya? Ustaz, anak saya baru je meninggal minggu lepas, Ustaz. Tapi saya datang jumpa ni. Bawa salam dia lah, hajat dia nak jumpa, biarlah kami yang jumpa. Oh ya ke? Anak umur berapa tahun yang meninggal ni? 11 tahun, Kak Ibi. 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Dan dia setiap malam tak pernah miss. Dia akan tengok ceramah Samsul Dubat katanya. Tapi bukanlah sebab tu dia meninggal. Kan? Jangan salah teka pula. Tapi mana nak beritahu, budak umur 11 tahun, sehat, tak ada sakit apa, Allah cabut nyawa macam tu je. Jadi, macam mana kita nak cakap is their time? Siapa yang tahu time dia, time ni? Kita tak tahu. Kan? Kita kena syukur Allah bagi peluang kat kita yang pernah buat perangai dulu, kita sempat tua.
kita sempat sampai hari ni contohnya. Ya. Kan? Dari maknanya kita masih boleh, dan kita sempat berfikir, dulu aku buat dosa, alhamdulillah. Tapi jangan kita, don't you ever let your daughter, kan, jangan biarkan your daughter tu, kan, biarlah let them have fun, kan, jangan. Kan, takut kan some fun aja dia dapat, tapi some fun but then a lot of fun waiting for her in akhirat, you know. Jangan main-main, yang tu yang kita takutkan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengurniakan dua keamanan dan dua ketakutan. Tapi sebaliknya Allah memberikan satu keamanan dan satu ketakutan. Barang siapa yang takut dariku di dunia, akan kuamankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang aman dariku di dunia, maka akan ku takutkan dia di akhirat. Allahuakbar. Jadi itulah dia okey juga lakonan kita, alright kan. Let them have some fun. Okay. Yeah, some fun. You know, your daughter. Let them have fun. If after fun got some fun, you know, like something about said, you know. Yes. Not Mata only crossing some the fun, road. but lot of fun waiting for her in akhirat, no. What is akhirat? Betul lah. Dalam pada kita gelak-gelak ni sebenarnya message yang kita nak sampai kini tu yang penting sekali Semoga apa yang kita kongsikan ni memberi manfaat, menjentik hati kita, dan juga dapat kita sebarkan kebaikan tu kepada orang lain, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudah pun follow, sudah pun like, sudah pun share, terutamanya kepada follower SD yang telah pun like dan share. Mengending lagi. Aduh, tak adalah. The more the merrier, betul tak kan? Okay, kita nak dah sampai ke penghujung untuk pertemuan kita kali ini menerusi ABSD. AB tanya, SD jawab. Topiknya, jaga tepi kain sendiri, kubur masing-masing. Okay, dan kalaulah anda pernah menegur, tapi jangan give up. Don't give up, kena tegur dan terus menegur. Cuma cara dialog tu boleh copy paste yang SD cakapkan tadi. Baiklah. Okay, SD, mungkin ada nak kata apa-apa kepada viewers kita? Okay, memang benar. Kita boleh ambil satu prinsip, kubur kita masing-masing, maka perlengkapkan diri kita dengan amalan-amalan yang baik. Kan, amalan-amalan di jalan Allah, dia amalan-amalan diredai Allah. Tapi dalam bab tepi kain orang, ada juga perkara yang perlu kita tegur, supaya mudah-mudahan kita tidak terbabit sama dengan kemaksiatan dan kerosakan yang dibuat oleh tepi kain orang tu tadi. Jadi mudah-mudahan kita berbahagia, mudah-mudahan kita berjaya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada SD dan juga kepada follower kita, dan insya-Allah minggu depan kita tampil, mungkin kali ni kita tampil dengan soalan-soalan bebas SD. Jadi kalau ada di kalangan anda, makna tak kira apa pun masalah yang anda hadapi, anda boleh ringkaskan cerita tu disusuli dengan soalan. Okey, kita ada bagi tu hotline 014 30 10 10 2. Dan nanti SD akan jawab, berikan reaksi pandangan beliau tentang situasi yang anda hadapi. Tajuk kita minggu depan. Bebas. Jangkaan tajuk. Bebas SD. Bebas. Maknanya bebas. Okay. Ya. Ada masalah kat tempat kerja. Anda nak kita bincang apa? Ya, bagi. Kan? Ataupun anda ada masalah masalah dengan jiran tetangga ke, tak kisah apa masalah kemelut yang dibelengui dengan apa-apa situasi, anda boleh hemburkan soalan itu kepada SD. InsyaAllah nanti SD jawab. Maknanya minggu depan kita buat semua topik, tak kisah. Yes, open. Jadi open mana table. kita tak sebut bebas, tapi kita sebut tajuk open. Tajuk apa? Tak, kita mungkin bagi tak jumpa lah perkataannya. Terbuka lah. Macam kejohanan pula terbuka. Allahu Akbar.
Dia memang macam tu SD. Dia maknanya Tak ni kisahlah ciri-ciri. tajuk. Ah. Tajuk Ha. you punya suka lah kan. Okey, tajuk you punya suka. Okey. Maknanya sebenarnya Mm-mm. untuk makluman semua pendengar follower kita, alhamdulillah kita konsisten dapat lagi meneruskan AB Tanya SD Jawab. Alhamdulillah ni jadi satu realiti dan sebagai tanda penghargaan untuk anda semua. Maknanya ingat 014 30 10 10 2 ni anda Kita jadikan hafal. satu talian telefon yang anda ingat. Anda tanya apa juga soalan, insya-Allah kita akan susun soalan tu. Jadi paling tidak soalan yang tak ada minggu ni, mungkin kalau kita susun tengok banyak tajuk yang berkaitan dengan satu topik, kita akan letak satu grup. Kita akan jadikan topik minggu tu. Ya. Kemudian minggu satu lagi kita bawa pula tajuk mana lagi soalan-soalan Kita yang perlu raikan. kita ketengahkan. Ya, tepat sekali. Jadi Yes, mana kami okey. bagi kebebasan kepada anda semua untuk menentukan apa yang ingin kami bincangkan. Ya. Ya, sweet sangat. Ya. Tak, bab hafal kami punya phone number tu sweet sangat. Yang itu je. Tak, sebab saya ni memang mudah ingat nombor. Ya ke? Ingat nombor Okey, nombor IC? Bagi dulu nak tengok. Saya ingat tak ingat. Bagi dulu. Kan. Okey, jadi itu dia. Alright. Apa-apa soalan boleh anda ajukan, hantar ke hotline kami. InsyaAllah kami akan, mungkin tak dapat jawab semualah, tapi kita pilih lah. Tapi kita takkan hampakan anda. SD definitely takkan hampakan anda, insyaAllah. Ya, dan sekali lagi terima kasih di atas perhatian anda. Bagi tahu dekat kawan-kawan semua, minggu depan kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Pergi like, follow dan juga share. Sharing is caring. Lagi banyak dah share, lagilah akak suka bagi love selalu. Baik. Dan yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada kami berdua SD. Jadi minta ampun, minta maaf dan kita berjumpa lagi minggu depan. Dan saya kebetulan tadilah saja je saya suka-suka kan ikan selah, ikan tenggiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Boleh tak Azri? Boleh ya? Kayu dah. Terima kasih. Thank you, terima kasih. KL tu. I like. You my friend. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.